Tak nampak muka Puan Daya. Tak nampak muka? Nampak. Okey. Saya mulakan. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya sembah pembuka bicara. Nama saya Wan Nur Hidayah binti Ibrahim, bukan pemantun negara tapi merupakan pensyarah di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi JTMK Politeknik Sultan Idris Shah yang bertindak selaku moderator webinar yang sangat awesome hari ini. Yang berusaha Dr. Cik Zawiyah binti Cik Hassan selaku pengerusi Seksyen Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan iaitu SPIK Politeknik Sultan Idris Shah. Yang berusaha Teknologis Maznah binti Ahmad selaku pengarah program webinar kita hari ini. Yang berusaha para penceramah kita iaitu Dr. Mariati binti Muhsin dan Dr. Muhammad Daniel bin Romi. Yang dihormati rakan pensyarah sekalian yang merangkumi para penelia projek dan yang terutama yang paling disayangi para pelajar projek akhir Politeknik Sultan Idris Shah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan izinnya kita dapat berkumpul pada petang ini untuk mendengar dan yang paling penting sekali mempelajari asas penyelidikan iaitu pencarian artikel. Kita sebenarnya sangat bertuah kerana dua penceramah hebat kita hari ini sudi berkongsi dan mengajar kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, dua penceramah kita ni sangat sibuk dan apabila kita dapat matchkan satu slot yang sama-sama, kedua-duanya boleh meluangkan masa, sebenarnya adalah satu rahmat dan nikmat yang tak ternilai. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita hari ini, kita akan mulakan majlis kita dengan bacaan doa. Tetapi sebelum itu, ingin saya mengingatkan dan menggalakkan para pelajar dan peserta untuk memperbanyakkan doa. Kerana kita sekarang ini berada dalam majlis ilmu di mana para malaikat akan berada bersama-sama kita mengaminkan dan turut sama mendoakan semua pelajar-pelajar sekalian. Oleh itu, di kesempatan ini saya mohon kepada semua pelajar dan juga pensyarah yang hadir untuk sama-sama berdoa kepada kita sesama sendiri dan juga di kesempatan ini saya mohon jasa baik semua untuk sama-sama mendoakan untuk saya dan juga Dr. Daniel yang kini sedang dalam pecutan terakhir PhD kami supaya kami dapat menyelesaikan PhD dan tesis kami secepat mungkin. Guru saya berpesan, kalau kita berdoa untuk orang lain, malaikat akan mendoakan doa yang sama kepada kita. Oleh itu, mari kita memperbanyakkan mendoakan orang lain. Dan saya juga ingin mendoakan agar semua pelajar dan pensyarah yang berada dalam webinar ini dilindungi keselamatan dan kesihatan, terutamanya daripada wabak COVID-19 dan juga segala perkara yang berbahaya. Oleh itu, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan mengaminkan doa-doa kita. Al-Fatihah. Mr. Paresh Naidka, our travel agency is in the Ya Allah, makbulkanlah doa-doa kami. Amin, amin, Allahumma amin. Okey, untuk pengetahuan semua, webinar kita yang bertajuk Literature Search Using Mendeley for Managing References, Useful Tips for Final Project dilaksanakan untuk membantu para pelajar bagi pencarian artikel dan pengurusan artikel rujukan. Oleh itu, webinar ini sebenarnya berfokuskan kepada pelajar tahun akhir yang terlibat secara langsung dengan projek akhir dan juga pensyarah yang terlibat di dalam penyediaan projek pelajar.
Bengkel ini akan melibatkan penggunaan Mendeley, iaitu salah satu tools yang digunakan untuk menguruskan dan berkongsi artikel, mencari data penyelidikan dan juga untuk petikan rujukan dalam artikel, iaitu citation. Okay, Mendeley adalah salah satu basic tools yang banyak digunakan oleh para penyelidik untuk menguruskan sumber artikel dalam penulisan artikel dan juga tesis, seperti apa yang kami sedang tulis tesis sekarang ni. Okey, webinar kita hari ini dibahagikan kepada 2 slot, iaitu setiap slot dijangkakan mengambil masa dalam lebih kurang 1 jam. Dan kita akan mulakan slot pertama, iaitu dengan penceramah pertama, iaitu Dr. Mariati Binti Muhsin yang akan mengajar kita mengenai apa itu literature dan bagaimana untuk mencari artikel. Setelah kita berjaya mencari artikel tersebut, kita akan ke slot kedua, di mana slot kedua akan diambil alih oleh penceramah kedua, iaitu Dr. Muhammad Daniel bin Romi yang menunjuk ajar mengenai penggunaan Mendeley dalam menguruskan artikel-artikel tadi. Okey, pengumuman kepada semua, link pendaftaran akan diberikan pada akhir slot 1 di ruangan chat, tetapi bagi sesiapa yang tidak mempunyai ruangan chat, kami akan papar pada slide selepas habis slot 1. Selain itu, pada akhir sesi webinar ini, kita akan mengambil gambar secara maya beramai-ramai. Jadi diminta para pelajar membuka kamera seketika untuk sesi bergambar nanti. Okay, so dah boleh get ready, pakai baju, pakai bedak, pakai makeup macam cantik sebelum sesi berakhir. Okey. So mari kita berkenalan dengan penceramah kita yang pertama, Dr. Mariati Binti Muhsin. Okey, Dr. Mariati merupakan pensyarah di Politeknik Mersing, Johor Bahru. Berkhidmat daripada tahun 2005 di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun, Terengganu dan telah berkhidmat selama 16 tahun di 4 buah politeknik. Okay, beliau merupakan salah seorang pensyarah yang terlibat dalam penggubalan kurikulum bagi program ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan elektronik perubatan. Mohon mute . Merupakan lulusan Dr. Falsafah dalam bidang kajian kejuruteraan elektrik, pengkhususan grafin dan pencirian defek dan mempunyai 5 kertas kajian dalam Scopus dan juga Proceeding. Okey, untuk tidak membuang masa, kita akan terus ke slot yang pertama. Sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada Dr. Mariati, saya ingin bertanyakan satu soalan ya Doktor. Okey, sebagai seorang pensyarah yang mengajar di Politeknik, apakah kepentingan mempelajari mengenai pencarian artikel dalam penulisan report pelajar? Seperti yang kita tahu, penulisan artikel ni selalunya dilakukan oleh pelajar master dan juga pelajar PhD. So, kenapa pelajar diploma di Politeknik perlu belajar mengenai penulisan artikel? Okey, jadi saya serahkan majlis ini kepada Dr. Mariati. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Puan Moderator. Okey, sebelum saya mulakan saya punya perkongsian ilmu, saya ingin menjawablah persoalan yang telah dilontarkan oleh moderator kita. Dengar ya? Dengar ya? Daya? Dengar Doktor, dengar. Dengar jelas. Okey. Jadi kenapa perlu pelajar buat literature search ni ya? Okey, sebenarnya ada 2 perkara kenapa pelajar perlu buat literature search ataupun pencarian kajian. Okey, kajian literature search tu yang pertama ialah untuk pelajar. Sebab pelajar pelajar dia penting sebab untuk pelajar ni dia penting untuk pemakahan report. Okey, kita dah tahu pelajar diploma kita perlu ada projek akhir. Okey, projek akhir yang dibuat pada semester 4 dan semester yang kelima. Jadi literature search tu penting untuk pemakahan report dia. Okey, saya tak pasti sebenarnya untuk jabatan lain rubrik pemakahan dia, tetapi kalau di JKE ke JTMK dia punya rubrik pemakahan dia ada mengenai kaedah formatting ataupun penulisan literature. Okey, yang kedua, pelajar juga selain untuk report selain untuk report projek tu, yang kedua pelajar juga boleh gunakan apa yang kamu akan belajar pada hari ini
untuk kursus-kursus yang lain. Kadang-kadang lecturer ada bagi tugasan dan tugasan tu perlukan kamu mencari kajian-kajian yang lepas ataupun artikel-artikel yang boleh membantu untuk kalau student kita nak tebal lah kita punya report kan, okay? Jadi untuk menebalkan, untuk menggunakan untuk kita punya kursus tu, okay? Buat kursus tu untuk buat report kita, okay? Tapi kalau let's say saya doakan pelajar kita ni dapat sambung belajar lepas diploma, sambung degree, sambung master dan sambung PhD, insyaAllah, amin. Okey, kalau sambung belajar, saya berharap di apa yang kamu belajar hari ini, kamu dapat gunakan untuk akan datang untuk masa kamu further study. Okey? Itu sajalah untuk yang tu. Jadi boleh saya mulakan dengan saya punya slide? Boleh Dr. silakan terus Dr. Saya teruskan ya, saya punya sharing slide saya. Okey, ada nampak tak Daya? Yang lain nampak tak slide saya? Nampak Dr? Nampak. Nampak. Clear Dr. Nampak. Okay. Sebelum saya tu, saya sebenarnya berdebar juga ni nak sampaikan apa yang diamanahkan oleh saya. Jadi kita sama-sama baca doa semoga majlis kita ni diberkati dan saya dapat lancarlah apa yang saya nak sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua hadirin yang hadir. Okey, pada majlis ilmu ini. Kemudian saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang banyak kepada Seksyen Pendidikan, Inovasi dan Komersialan SPIK Politeknik Sultan Idris Shah kerana sudi menyebut saya untuk sesi perkongsian ilmu ini. Okey, jadi sebelum saya teruskan dulu, saya nak ceritakanlah sedikit macam mana saya boleh terjerumus dalam kisah-kisah penyelidikan ni lah. Okey, jadi saya sebenarnya telah menyambung saya punya degree pada tahun 1998 sehingga 2002, di mana pada degree saya, pada peringkat ijazah saya perlu membuat projek tentang healthcare monitoring system menggunakan LabVIEW, okey, software LabVIEW. Kemudian lepas habis degree saya terus sambung master. Okey, sambung master. Okey, mana master saya daripada mid 2002 sehingga akhir 2004. Okey, jadi kedua-duanya masa saya buat degree dan masa saya buat master. Okey, pada masa tu kaedah pencarian literature ni adalah sangat terbatas. Okay, apa yang saya buat pada zaman saya belajar dulu, pada zaman saya belajar dulu tahun 98 tu sampai 2004 tu, ialah saya perlu ke library mencari bahan-bahan kajian. Okay, pergi library tu nak cari buku pula. Nak cari buku tak tahu nak cari buku apa. Dah dapat buku tak tahu nak start baca daripada mana sebab buku selalunya tebal kan. Okey, itu zaman saya lah. Okey, mana masa tu saya rasa sangat tersiksa lah. Memang tersiksa sungguh nak habiskan saya punya master tu. Okey, kemudian 2005 saya mula bekerja di Politeknik Dungor ataupun nama dia Politeknik Sultan Izzah Zainal Abidin. Kemudian lepas tu berpindah ke Politeknik. Okey, pindah ke Politeknik yang kedua, saya dapat ilham. Okey, Allah bagi ilham kat saya lah sebenarnya. Okey, 9 tahun kemudian saya pun sambung belajar, sambung PhD. Baru terbuka hati masa tu, dah 9 tahun kerja baru terbuka hati nak sambung PhD. Sebab apa nak sambung PhD? Sebab saya rasa apa yang saya ajar tu saya rasa macam dah tak ada jiwa. Okey, jadi saya sambung PhD. Tapi bila sambung PhD, masalah yang timbul memang masalah sangatlah di sambung PhD. Sebab apa? Sebab masa saya buat PhD ni, saya tak tahu apa tu basic konsep untuk membuat penyelidikan. Dah lupa dah 9 tahun kita dah lepaskan mode belajar tu, baru nak start mode yang baru. Jadi saya masa tu baru nak start research. Saya memang tak tahu nak start dari mana. Saya tahu guna Google. Saya tahu belajar apa semua. Google tu perkara biasa kan. Okay. Jadi bila guna Google, cari Google pun tak dapat. Saya nak menangis. Memang menangis pun dalam lab tu. Tiap hari saya rasa saya menangis. Berkenang air mata. Tak dapat cari apa yang supervisor saya nak.
Jadi apa yang saya buat ialah saya bertanya kepada adik-adik lab, kepada supervisor saya, dan juga saya mengikuti bengkel-bengkel yang dianjurkan di universiti saya dan juga bengkel-bengkel luar, yang mana bengkel luar tu mestinya lah berbayar, okey, untuk mencari memahamkan konsep macam mana nak cari literature ni, okey. So itu sedikit sebanyaklah dia punya pengenalan awal bismillah macam mana saya terjerumus dalam penyelidikan. Jadi untuk topik hari ni apa yang saya akan cover, apa yang saya akan share dengan kamu ialah tajuk tadi ialah saya tadi bahagian adalah literature search. Kemudian yang Mendeley itu pada Dr. Daniel jadi saya punya ni tentang literature search. Jadi outline topik apa yang saya ingin sentuh dalam perkongsian ilmu kita pada hari ini ialah yang pertama ialah what is literature, yang kedua why literature searching, kenapa kita perlu buat literature searching, yang ketiga how to search relevant literature, yang keempat when the literature searching is done. Kita dah buat literature searching, macam mana kita nak tahu kita punya searching tu dah complete ataupun tidak. Ke nak cari lagi. Dan yang kelima ni sebenarnya part Dr. Daniel. Jadi kita masuk literature ni. What is literature? Literature ataupun dalam bahasa Melayu dia kita panggil dia kajian ilmiah penulisan. Penulisan literature comes from Latin word literatura or literatura, meaning writing form with letters. Maksudnya kat sini apa bahan penulisan yang telah ditulis. Bahan penulisan tu ditulis dengan apa? Dengan huruf. Huruf tu apa dia? Huruf tak semestinya A, B, C, D, E sampai Z tu. Hurufnya kalau zaman dulu-dulu tu kita ada ancient Greek punya penulisan. Kemudian kita ada Sanskrit punya penulisan. Jadi penulisan tu bergantung kepada zaman tersebut, pada masa tersebut. Jadi itu writing form, apa bentuk penulisan yang berbentuk huruf. Huruf tu bukannya huruf yang ABC tu aja. Huruf tu mungkin bentuk tulisan Arabik tu, alif bata tu, bahasa Arab, bahasa bahasa Cina tu, semua tu kita panggilnya adalah penulisan, dalam bentuk penulisan. Kemudian literature ni is a body of written works, penulisan yang telah ditulis. Yang tak tulis kita tak panggil dia literature. Literature ni adalah sesuatu yang ditulis. The name has traditionally been applied to those imaginative works of poetry and prose distinguished by the intentions of their authors and the perceived aesthetic excellence of their execution. Maksudnya kat sini ialah seseorang tu zaman dulu lah. Kita fikir pada zaman dulu, pada zaman mana? Zaman yang Juliet, Romeo and Juliet semua tu. Masa zaman-zaman tu poetry poetry, orang duk bersyair, orang kalau dia bercakap pun dia punya bahasa percakapan tu memang kita pun tak faham lah sekarang ni kan, unless kita belajar language kan. Tapi language tu ditulis untuk menggambarkan apa yang terniat dekat hati dia, apa yang terfikir oleh orang tersebut. Penulis tersebutlah dia nak sampaikan isi hati dia. Dia Romeo, dia Juliet. Panjanglah kalau poetry tu. Ataupun dia menyampaikan hujah-hujah. Dia nak sampaikan hujah-hujah. Zaman dulu ada hujah-hujah. Dia sampaikan hujah-hujah dalam bentuk penulisan. Literature mestilah dalam bentuk penulisan. Yang seterusnya. Literature may be classified according to a variety of systems including language, national origin, historical period, genre and subject matter. Maksudnya literature tu boleh dalam bentuk pelbagai lah, bergantung kepada dekat mana kita berada. Kalau kita mungkin berada di Amerika, US, kita punya bentuk literature mungkin lain. Kalau di Indonesia, kita punya literature tu mungkin lain, bergantung kepada kita punya tempat apa sistem yang kita pegang. Kalau zaman dulu batu zaman-zaman dahulu yang ada batu bersurat semua tu, bentuk-bentuk dia adalah berlainan mengikut keadaan mengikut perkembangan
zaman tersebut. Okey, tapi zaman sekarang ni kita tahu kebanyakan literature tu satu mestilah ada huruf biasa. Kita tengok ABC tu. Lepas tu bahasa Melayu pun biasa, bahasa Arab, bahasa Inggeris tu memanglah paling banyak. Okey, penulisan-penulisan dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi dia pelbagailah mengikut keedaran zaman. Kemudian what is literature lagi Kenapa hang sekejap Kemudian kenapa? Why literature is important? Kenapa literature is important? Literature ni dia penting to reflect human nature and a way we can learn and relate to others. Dia menggambarkan apa nature orang yang lain. Menggambarkan. Contohnya kalau orang tempat kajian, dia menggambarkan kajian saya tak akan sama dengan kajian Dr. Hidayah. Macam itulah. Sebab apa tak akan sama? Kenapa saya kata tak akan sama? Sebab gaya bahasa saya mungkin berbeza dengan gaya bahasa Dr. Hidayah. Kemudian by reading through a first person perspective, we can fully immerse ourselves into a different mindset and figure out how others think and feel. Maksudnya bila kita baca paper yang pertama tu, kita tahu, oh orang ni Dr. Hidayah dia buat tentang yang ni. Kemudian kita baca tu paper nombor 2, kita nampak, oh dia buat kajian yang sama tapi Dr. Mareti dia buat cerita tentang lain pula. Jadi kita boleh nampak apa konsep pemikiran Dr. Mareti, apa konsep pemikiran Dr. Hidayah. Contoh saya bagi. Kamu dapat cari paper, kamu nak cari paper mengenai basikal. Paper yang pertama penulis tu cerita tentang material basikal. Dia cerita tentang kenapa kena ada basikal. Dia cerita kenapa bawa basikal. Tapi paper yang kedua, bila kamu baca, dia tak, konsep penceritaan dia mungkin ada kesinambungan, tapi paper yang kedua tu mungkin dia cerita tadi tentang apa itu basikal kan, nak guna basikal. Paper yang kedua cerita, basikal ni perlukan roda tu istilah bersaiz diameter sekian untuk memastikan dia dapat bertahan, dapat berjalan sejauh berapa kilometer. Jadi kita dapat tahu konsep orang pertama dan orang kedua dia punya pemikiran tu berbeza. Pemikiran tu berbeza untuk penyampaian dia, tapi penyampaian dia sama sebenarnya, dia tak cerita tentang basikal. Itu yang perlu kita buat. Itulah pengkajian penulisan. Jadi bila kita nak kaji tu, contohnya kamu dah ada tajuk tu. Jadi kamu cari tu, kamu kena pastikan tajuk-tajuk yang kamu cari tu adalah berkaitan dengan apa yang kamu nak buat. Kemudian kita pergi types of literature. Literature ni kita terbahagi kepada dua. Yang pertama written, yang kedua oral. Yang written ni biasalah poetry, novel, prose ni hujah. Kemudian short story, cerpen, certut, tu semua tu yang kita dapat baca, tulisan-tulisan. Yang oral, folklore, myth, fable. Folklore ni kita adalah cerita rakyat. Myth tu adalah mitos-mitos dan fables adalah cerita dongeng. Maksudnya yang oral ni kebanyakannya disampaikan daripada satu generasi ke satu generasi. Tapi penyampaian yang orang dahulu tu mungkin dah ada penambahbaikan, di mana apa yang telah disampaikan oleh generasi terdahulu, orang kita sekarang ni telah bukukan. Apa penceritaan yang dahulu yang cerita rakyat tu semua telah dibukukan. Jadi benda itu kita boleh anggap sebagai juga merupakan salah satu penulisan ataupun literature yang kita boleh ambil sebagai kajian. Tapi bila dah, kalau contohnya cerita dongeng tu, janganlah kita ambil cerita dongeng tu jadi kita punya salah satu isi konten kajian kita. So yang tu, jadi ada persoalan, kalau ada persoalan boleh interrupt terus Jadi kenapa tadi kita dah faham tentang literature. Literature tu adalah penulisan yang tertulis dengan huruf. Jadi bila ada penulisan, kita nak cari masalah kita tahu banyak bentuk literature kat luar sana. Kita nak cari, tapi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Jadi kita perlukan
sesuatu yang kita namakan sebagai literature searching, LS. Okay, so literature searching is the process of performing a thorough search of available literature, journal, articles, books, official reports, etc. to determine what is already known and not known on a research topic. Maksudnya, kamu ada satu topik, kamu dah tahu dah topik ni. Contohnya sekarang ni topik yang memang sangat hangat adalah tentang COVID. Okey, kita dah tahu dah COVID tu ada. Okey, tapi mungkin banyak benda lagi yang kita tak tahu tentang COVID. Jadi kita buat apa? Kita buat literature searching. Okey, literature searching. Literature searching ni adalah satu proses yang can be thought as an iterative process. Okey, maksudnya dia adalah satu proses yang berulang-ulang. Kita buat, kita repeat balik semula. Kita buat, kita dah dapat, kita repeat lagi. Berulang-ulang. Proses tu ada berulang-ulang. Bukan sekali kita buat, kita dah dapat paper cukup. Tak. Okey, literature searching tu adalah satu proses yang berulang-ulang. Because we need to keep up to date on the latest research. Okey, maksudnya kat sini, kalau hari ini kamu dapat satu kertas kajian, satu paper journal, articles, esok mungkin kamu dapat yang latest punya artikel. Okey, jadi sebab itulah kamu kena buat tu proses yang berulang-ulang. Bila yang latest tu mungkin lagi related tu kita punya projek lah. Jadi kita ambil yang latest punya. Okey, kemudian proses literature searching ni adalah sangat time consuming. Okey, dia memang makan masa. Macam saya tu sampai saya dah nak submit saya punya correction thesis saya pun saya masih mencari lagi sebab saya rasa tak cukup. Okey, saya rasa tak cukup, sangat memakan masa. Memakan masa, memakan air mata lah. Okey, so literature ni okey, ni sebenarnya 6 by 6 step dia. 6 perkara, 6 langkah-langkah macam mana sebelum kamu nak buat literature tu, kamu kena pastikan ini langkah-langkah yang kamu perlu buat. Okay, 6 steps to search articles that could be relevant. Okay, nak search artikel yang kemungkinan berkait rapat dengan projek yang kita buat. Yang pertama ialah identify a database. Yang kedua, define terms, keywords that could be relevant. Satu, kita identify a database, kemudian kita define terms ataupun keywords that could be relevant. Kemudian bila kita dah tahu keywords tu, kita begin the research. Okay, boleh start kita punya research, tapi bila kita start research tu, kita dah buka kita punya database tu, kita kena refine the date. Tak, sebab dia ramai-ramai sangat ikut. Sampai Eva aku jadi jam. Okay, refine the date Refine the date tu, kalau boleh kamu cari artikel yang latest. Latest tu dalam 5 tahun terkini lah. 5 tahun terkini, maksudnya sekarang ni 2021. Kamu cari artikel refine date tu daripada 2016, 2015 ataupun 2016 hingga 2021 dalam 5 tahun terkini. Unless kamu nak cari tentang sesuatu teori. Teori tu maksudnya bila teori tu dia adalah teori yang lama-lama lah, melibatkan orang zaman dahulu. Contohnya siapa? Siapa yang pembuat teori? Contohnya Isaac Newton. Okey, kita nak pegang, nak cari teori tu, kita cari. Okey, kita cari yang tu. Tapi kalau kita mengganggu sikit. Minta maaf saya terganggu sikit. Okey, kalau untuk teori kita boleh cari apa? Kita punya artikel yang lama-lama. Tapi kalau untuk kajian, kalau boleh cari yang latest. Cari yang terkini, 5 tahun terkini. Kemudian refine by publication type. Okey, yang ni kamu ada certain database boleh refine, ada certain database tak boleh refine. Maksudnya di refine by publication type tu kamu nak cari apa? Nak cari buku, nak cari journal, nak cari pattern. Okey, kamu refine dekat situ. Okey, itu yang kamu 6 langkah yang kamu perlu buat untuk mencari literature, sesuatu artikel. Okey, so kita pergi pada step yang pertama, identify a database. Okey, database untuk mana-mana artikel kajian adalah sangat banyak. Okey, sangat banyak. Tapi ni saya letak kat sini beberapa je lah. Okay, beberapa yang mana yang mana ada yang saya kerap gunakan, ada yang saya pun tak pernah gunakan lah. Okey,
Yang biasa saya tahu pelajar lebih suka tanya Dr. Google, Profesor Google. Profesor Google. Kemudian kita boleh cari dekat Google Scholar. PubMed. PubMed ni tak sesuai untuk kamu sebab PubMed ni dia lebih menyentuh kepada medical punya line. IEEE dia lebih sesuai untuk pelajar elektronik dan saintifik punya. Science Direct pun saintifik punya kajian serta tentang medical line juga. Dan Emerald ni untuk pelajar-pelajar yang JP, perdagangan, management. Sesuai cari dekat dalam ni Emerald ni. Untuk IEEE dengan Emerald Publishing ni sebenarnya pihak JPPKK dia ada buat pembayaran untuk kamu, untuk pelajar menggunakan platform database ini untuk mencari artikel, tapi kamu boleh tanya pihak library untuk macam mana nak akses IEEE dengan Emerald Publishing ni. So yang kedua ialah define terms. Define terms ni kamu kena tahu keywords, keywords ataupun the words that you type into a search box. Kat situ ada search box are the key to finding the most relevant articles and books. Jadi yang langkah-langkah bila nak define terms tu, langkah yang pertama ialah yang first, target the major concept of your topic. Bila kamu nak buat tu, kamu kena target kamu nak buat projek apa sebenarnya. Kemudian kadang-kadang kamu cari tu topik tu tak ada pun kat dalam pencarian, mungkin terlalu besar dia punya tu, broad. Jadi kamu cari thesaurus ataupun kamus yang ada boleh tanya apa sinonim tu, kata nama yang sama. Cari sinonim tentang topik yang kamu nak cari tu, ataupun think a specific example of or types. Ataupun kita carilah contoh-contoh lain yang mungkin relevan, yang ada berkaitan dengan projek yang kamu nak buat. Kemudian bila kamu dah cari dia punya keywords tu, kamu test and refine your keywords. Maksudnya prosesnya berulang kali. Kadang-kadang kamu cari sekali tu tak jumpa, so kamu test lagi sekali, cari, tambah lagi. Choose one keyword from each concept list. Keep a list of the keywords that fetch the most relevant articles. Create new keywords combination from your refined list of terms and test them again. Maksudnya proses ni berulang. Kamu test, kamu dapat keyword, kamu test. Dapat keyword, kamu test, kamu dapat keyword, kamu test. Dan kamu try combine keywords tersebut. Mungkin lebih masa tu kamu dapat lebih artikel yang lebih fokus dengan tajuk yang kamu nak buat. Kemudian define terms tu. Ni saya nak sentuh tentang ni. Kalau kamu nak buat combination ni, combination keywords yang kamu ada, kamu boleh menggunakan konsep boolean operators and or not. For the keyword searching to either narrow or broaden the research result. Kat sini kita guna boolean ni. Contoh dia, kamu nak buat tentang diabetes. Kalau diabetes mesti ada kaitan dengan insulin. So diabetes and insulin and patient. Diabetes, patient and insulin and child. Contoh kat situ and. Ataupun kalau kamu guna and, kamu narrowkan kamu punya result. Dia akan cari kamu punya artikel tu hanya pada keyword yang kamu nak tu saja. Narrow your result. Bila and tu dia tell the database that all research terms must be present in the resulting records. Kemudian or, kalau or ni dia broaden your result. Or tu maksudnya dia, kalau konsep contohnya kamu nak cari satu, dia bila kamu tambah or tu kamu punya, dia akan cari banyak sikit artikel yang berkaitan dengan topik kajian kamu. You tell the database that any of your search terms can be present in the resulting records. Kemudian not to narrow your result, exclude words from your search. Kamu boleh cari artikel, contohnya tadi insulin and diabetes. Insulin and, kamu tambah and tadi, built-in and diabetes, not children. Maksudnya kita tak masukkan children, kita cari diabetes dan insulin tu, not insulin, not children, kita masukkan. Dia akan cari insulin, diabetes dan mungkin orang tua lah kalau not children. Jadi kita narrowkan kita punya result tu, dia tak masukkan apa-apa pencarian artikel tentang children pun. Bila kita buat, so dia tell the database to ignore concepts that may be implied by your search terms. Ni saya buat penerangan dulu, kejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak cari tu. So example, yang ketiga tadi kita dah find database, kita dah dapat keyword dia, kemudian kita begin the search. Kat sini kita begin the search. Kat sini saya masukkan kat sini
Okey, dia punya keywords dia smoke detectors. Smoke detectors, kemudian kita refine date. Refine date kat sini kita custom rangekan kita punya pencarian tu kita nak dari tahun berapa ke tahun berapa. Kalau tidak, dia memang akan cari daripada tahun sebelum ni. 19 daripada mana artikel tu ada, okey, dia akan ada sampai lah tahun yang terkini. So, kamu kena refine date, kemudian refine publication. Okey, ni untuk Google Scholar. Google Scholar dia untuk refine publication tu dia ada include pattern dengan include citation. Okey, include pattern ni dia dah masukkanlah pattern-pattern apa-apa projek, apa-apa produk yang telah dipatentkan. Okey, dia masukkan sekali kat dalam tu. Okey, ini kalau guna database apa? Kat sini Google Scholar. Seterusnya, contohnya kalau ni nampak smoke detector or alarm and safety. Nampak saya guna boolean or dan and. Okey, kat sini dia masuk smoke detector ataupun smoke, sebab smoke detector ataupun alarm. So dia cari smoke alarm. Kemudian smoke alarm pun ada kat sini. Smoke alarm ada pun kat sini. Dan and safety. Kat sini dia masukkan safety. Jadi kita nampak maksudnya dia punya pencarian tu lagi broad lah, lagi besar. Okey, yang awal tadi tu kalau smoke detector dia pergi pada smoke detector je lah. Smoke detector. Kalau yang tadi saya dah cari smoke detectors or alarm and safety, kita tambah boolean tu, kita buat combination keywords kita. Okey, dia akan jadi kita punya mungkin tajuk yang kita nak cari tu mungkin lagi berfokus lah apa yang kita nak cari. Jadi bila kita dah dapat macam ni, apa yang kita perlu buat ialah satu, klik the title link. Okey, kita klik. Contohnya kat sini smoke detector or alarm and safety ni. Okey, dia ada effectiveness of avoid smoke alarm using the child's name for sleeping children randomized trial. Okey, so kamu boleh klik kat sini ataupun apa yang kamu boleh buat ialah kamu cari yang ada. Okey, yang ni saya dah merahkan kat sini, box merah ni, PDF. Dalam PDF ni. Okey, kamu klik kat PDF ni, dia akan keluarlah artikel tersebut. Kemudian database lain ni saya tunjukkan kalau guna IEEE kita carikan guna IEEE Explore lah. Okey, IEEE yang pertama kamu begin the search tu, kamu boleh type kat dalam kotak search ni ataupun kamu boleh advanced search. Okey, pun sama, kita boleh advanced search. Bila kamu advanced search, okey, kat sini kamu boleh refine keyword kamu tu. Kalau kamu ada berapa banyak keyword yang ada. Contoh tadi smoke detector, alarm, safety, boleh tukar and pada or pada not. Okey, semua boleh tukar. Okey, kemudian kamu refine date, kamu nak tahun bila. Kemudian kamu pergi kepada search. Okey, ini pada IEEE Explore. Yang kamu nampak bila kamu guna IEEE Explore sama macam Google Search juga, cuma IEEE Explore ni IEEE Explore dia menyimpan artikel-artikel yang berkaitan yang telah didaftarkan dalam database IEEE Explore sahaja. Jadi maksudnya mana-mana artikel yang tidak didaftarkan dalam IEEE itu tak masuk dekat sini lah. Maksudnya paper-paper ni macam banyak bergantung kepada database yang kita minta, kita cari itulah, kita pilih. Jadi kat sini tadi smoke detector saya cari So cigarette smoke detectors for non-smoking areas in the building. Okey, kita ada prediction model of point type smoke detectors, response signal variation in high altitude area. Okey, maksudnya macam-macam paper artikel yang kamu boleh cari. Okey, kat sini nampak tak? Conferences, books, journals, early access article, magazine, courses, standards. Kat sini adalah yang kat atas tu, bawah search tu adalah kamu boleh refine kamu punya publication tu. Kalau kamu nak conference dia, kamu klik pada publication. Kalau kamu nak journal, kamu klik journal. Maksudnya kat situ kamu refine dia punya publication types tu. Okey. Kalau guna Emerald ni sesuai untuk yang JP, okey, JP perdagangan, hospitality, okey, pun sesuai. Okey, kat sini ada artikel-artikel, ada jurnal tentang JP dengan tu. Okey, so macam tadi juga, sama juga macam Google Scholar, sama macam IEEE Explore. Okey, kamu begin search ataupun kamu kat sini kecil tak nampak ni, advanced search pun boleh. Okey, advanced search macam sama juga tadi, kamu refine keyword. Kalau ada 2-3 keyword, kamu add row. Okey, tambah baris, masukkanlah keyword kamu tu.
Kemudian kamu refine date. Okey. Contoh dia smoke detector. Okey. Apa yang kamu buat, sama ada kamu klik pada nama tu ataupun kamu terus klik pada PDF ni. Pada PDF untuk dapatkan paper tersebut. Tapi bila kadang-kadang selalunya apa yang terjadi ialah artikel-artikel yang ada di dalam online ni, kebanyakan dia adalah artikel-artikel yang bukan open access. Bukan open access maksudnya kena berbayar. Jadi sebenarnya saya ini kaedah yang salah, tapi saya gunakan dan saya pasti ramai juga rakan-rakan saya pun menggunakan satu lagi database ni yang kita panggil dia Skyhub Alternative. Skyhub ni dia memang remove all barriers in the way of science. Maksudnya apa-apa kertas kajian, insya-Allah kamu boleh dapat. Yang kamu tak dapat download daripada database yang kamu cari awal tu, kamu copy dia punya DOI ataupun kamu copy dia punya tajuk tu, masukkan dekat dalam search box ni, masukkan dan kamu klik open. Ni contoh dia lah. Saya try tu non-smoking cigarette smoke detectors for non-smoking areas in the building. Ini paper ni saya ambil tadi dekat dalam IEEE Explore. Tadi saya back sekejap IEEE Explore tadi. Kenapa saya ambil? Ni cigarette for non-smoking areas in the building. Nampak tak kunci merah ni? Kunci merah ni maksudnya orang luar kalau tak ada akses, kalau tak ada institutional sign in tu kita tak buat. Ialah saya copy punya DOI. DOI tu kat mana? Kat sini tak ada. Saya klik, nanti saya klik kat situ dah ada keluar lah dia punya apa-apa, nanti saya tunjuk dia. Ambil, saya masukkan dalam Skyhub. Ni, saya dapat dia punya paper tersebut. Jadi bila dah masuk Skyhub ni, apa yang kamu dah buat? Dah dapat ni? Cakap Alhamdulillah dulu. Dah dapat. Kemudian kamu klik untuk download paper tersebut. Bila dah download, apa kamu buat? Kamu save lah. Save dekat dalam folder lah. Folder yang kamu nak simpan artikel. So kat sini saya tunjukkan, masa dah nak habis saya tunjukkan contoh-contoh contoh macam mana kamu nak tentukan keywords tu contohnya kamu nak buat automatic smoke detector alarm. So kamu carilah keyword yang sinonim dengan automatic. Automatic mungkin jadi sistem, mungkin jadi safety, mungkin jadi apa lagi yang saya terfikir ni je lah. Smoke detector mungkin boleh jadi danger signal, mungkin boleh jadi emergency alarm, mungkin boleh jadi fire alarm. Ni synonym dia. Smoke tu mungkin ada smoke, ada satu lagi mist, ada fog tu kabus ada gas, ada pollution, ada vapor. Lepas tu alarm boleh jadi siren, horn, signal dan lain-lain lah. Kemudian kita limitkan range kita. Ni search operator lah. Contoh kalau kita cari smoke detector system. Mungkin kita tambah sistem kat sini. Ataupun smoke detector and emergency alarm. Ini kalau kita buat combination of keyword. Ataupun kamu ada fire alarm, kita nak guna fire alarm or pollution siren. Kita buat yang ni. Ini maksudnya keywords yang kita boleh guna untuk dalam pencarian kita, dalam database kita tu lah. Kemudian kita try search lah smoke detector and emergency alarm and school. Contohnya kita buat kat sekolah. Jadi dia akan keluar artikel mengenai smoke detector ataupun smoke alarm ada dekat sekolah. Kertas-kertas kajian dekat sekolah. Ni contohnya yang lain saya cari tentang intelligent food packaging. Kita nak buat food packaging tu, kita nak buat apa intelligent tu, maybe smart, maybe system. Food tu mungkin kita nak buat vegetable, kita boleh cari tentang vegetable, tentang halal food. Contoh packaging kita boleh cari wrapper, sealer, ataupun halal logo. Yang ni semua yang berkaitan dengan food packaging. Jadi kita boleh tambahkan keyword-keyword yang kita cari ke atas ni, yang synonym dia. Kemudian kita tambah boolean dia untuk kita broadenkan kita punya pencarian kita. Kemudian kita boleh limitkan. Mungkin dekat office, factory, hawker ke, ataupun kalau bila packaging tu kita nak reusable ataupun biodegradable punya material ke. Jadi kat situ kita boleh masukkan kita punya keyword-keyword untuk kita dapatlah kertas kajian yang berfokus pada projek yang kita nak buat. So contohnya kita boleh test. Tapi kita test dulu food packaging. Nanti keluarlah belonggok food packaging. Tapi kita nanti buat food packaging and wrapper. Nanti keluar yang lain ataupun
food packaging and biodegradable. So dia akan cari apa-apa terms yang berkaitan dengan tajuk tu yang mungkin berguna projek tersebut. So kita dah cari. Saya dah kata literature searching is an iterative process, satu proses yang berulang-ulang. Okay, so bila proses berulang-ulang tu maksudnya kamu buat tu, kamu cari. Dah seronok cari tu, tapi bila masa literature searching tu kita perlu berhenti. Okay, literature searching tu tak akan berhenti kalau kamu rasa tak puas hati. Tapi kamu sendiri yang kena limitkan. Diri kamu sendiri cakap, saya rasa cukup sampai sini. Okay, untuk pelajar diploma sebenarnya kalau kamu dah dapat cari 10 hingga 20 artikel tu adalah sangat bagus. Artikel yang macam mana? Artikel yang berkaitan dengan projek kamu adalah sangat bagus. Saya memang cakap syabas, betul lah. Kalau kamu dapat cari artikel yang berkaitan dengan projek kamu, cukuplah 10 hingga 20 untuk level diploma. Kalau kamu rasa, saya ada banyak lagi ni doktor tentang apa yang saya nak buat ni. Okey, boleh tambah sampai 25. Tapi bila ikut rubrik kemarkahan, kalau contohnya untuk JKE untuk JKE 10 tu pun dah maksimum markah dapat dah untuk pelajar. Okey, itu untuk JKE. Untuk yang lain, minta maaf saya tak pasti berapa berapa artikel yang perlu untuk pelajar dapat markah penuh lah untuk pemarkahan projek kamu, report projek. Ini saya nak tunjukkan hands-on exercise macam mana nak gunakan database tu. So, sekejap macam mana ni saya nak tu. Saya stop sekejap untuk saya masukkan yang lain. Okey, saya sharing konten lain. Okey, Yahoo ni Okey, yang pertama contoh yang tadi kita nak buat tentang apa yang saya bagi tu, exercise kita tu human tracking system. Human tracking system. Kalau kita cari kat Google je, ni saya tunjukkan, kalau kita guna kat Google kita buat tracking system ataupun device. Kita apa yang keluar? Okey, kat sini kita boleh dapatlah. Ada boleh cari ni. Boleh cari pun sama, boleh cari ni, kamu boleh dapat paper. Okey, boleh dapat. Apa yang kamu nak buat ialah kamu klik kat sini. Klik dekat, contoh saya ambil yang pertama ni, human tracking system. Dia keluar apa? Ni dekat Springer, publisher Springer. Okey, so kat sini Springer ni, okey, kamu nak buat ni, kamu tak boleh nak download juga sebab kamu kena beli, buy ebook, buy paper PDF. Okey, euro 24.95, saya tak tahu nak sebut pound ke dollar ke, saya pun tak tahu nak sebut. Okey, ini kalau kamu guna Google. Okey, Google. Kaedah menggunakan Google. Contoh yang lain tu, okey, itu kalau guna Google. Ataupun kamu nak cari sistem, apa device. Kalau kamu buat, okey, kalau guna Google okey, kamu dapatlah ditunjukkan kalau nak beli kat Lazada ke, nak beli kat Shopee ke, pun ada jugalah. Ini kelemahan Google. Okey, kelemahan Google dia punya tu adalah terlalu besar. Terlalu dia punya meluas, dia punya tu sampai tidak berfokus apa yang kamu nak cari. So apa yang kamu nak buat, kita guna Google Scholar. Tadi Google ni Google. So kita type semula ni, kita type Google Scholar. G O S-C-H-O-L-A-R. Google Scholar. Google Scholar, klik Google Scholar ni. Okey, kita nak cari tadi apa? Human tu contohnya lah. Saya tak tahu, saya nak buat tentang human tracking system tadi kan. Okey, kita nak cari human tracking system tu, kita nak cari untuk budak, children and itu menggunakan smartphone. Okey, kalau menggunakan smartphone, contoh dia kita punya tu, kita tahu keywords kita nak guna smartphone, kita nak cari untuk budak. Okey, kita punya tracking system tu kita nak guna kita cari untuk budak dan juga guna smartphone lah. Sekarang smartphone, saya pun boleh track anak saya guna smartphone. So kita buat apa? Children ataupun children smartphone, kamu type je keyword
keluar ialah, okey, kita boleh cari children tracking system on Android mobile terminal. Okey, yang ni kat IEEE Explore, ataupun kamu boleh cari GPS and SMS based child tracking system using smartphone. Okey, maksudnya kat sini kamu boleh klik dah kat sini. Kalau kamu klik, okey, apa yang kamu cari, dapat kalau kamu klik kat sini, klik kat tajuk dia. Kalau kamu klik kat tajuk, dia akan terus forward kamu kat dalam, okey, kat dalam yang tadi sebab IEEE Explore, kat dalam ni lah. Kamu dah tu nampak implementation of children tracking system on Android mobile terminals. Kalau kamu klik PDF, apa yang keluar? Ini yang keluar. Sign in for full text access. Sekejap. Nampak apa yang saya share ni? Nampak ya? Kan saya short ni. Nampak. Okey. Nampak. Okey, kalau yang ni kita nampak yang ni, yang tu tentang yang tu, tapi kamu tak dapatlah nak download dia punya paper ni. Tak dapat nak download dia punya paper ni. So apa yang kamu kena buat ialah kamu copy kat sini, tajuk, ataupun nanti kamu nampak kat bawah ni, nanti saya besarkan dia punya ni, kamu nampak DOI ni. Okey, kamu boleh cuba dekat Skyhub. SCIHUB, Skyhub. So, bila Skyhub ni, kamu akan nampak apa kat Skyhub ni? Kat Skyhub ni, kamu klik dulu Skyhub ni. Kamu akan nampak, oh saya tak dapat pula masuk. Dia dah lock pula. Semalam boleh masuk. Apa boleh buat? Okey, Skyhub ni .org, skyhub.org Okey, nak tahu Skyhub tu betul ke tidak ni? Sebab semalam buka selalu kot, saya tak dapat nak buka Skyhub saya. Okay, nanti tu Skyhub tak dapat buka juga lah Skyhub. Tak apa, nanti saya tunjuk semula. Okey, tadi kamu ni dia tak boleh buka lah Skyhub saya ni. Nanti saya cuba lagi. Tak apa, saya tunjuk ni dulu.